Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung tajuk pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Jadi hari ini kita akan masuk litar siri dan juga litar selari. Okey, jadi ini adalah komponen-komponen dalam litar elektrik. Jadi dalam satu litar elektrik, ini adalah komponen-komponen yang biasa kita guna. Okey, yang pertama ini adalah suis. Okey, suis kita gunakan simbol ini. Okey, yang garisan panjang selalunya litar. Okey, dan kita buat titik sini. Okey, anak panah satu garisan ke atas dan terus saja garisan lurus. Jadi kalau suis ada macam ni, kita panggil suis terbuka. Okey, bila suis terbuka, litar terbuka lah, suis dibuka. Okey, kalau suis ditutup, dia akan jadi lurus. Okey, dia akan jadi lurus. Okey, ini adalah sel kering. Jadi sel kering ataupun bateri. Okey, untuk bateri kita guna dua garisan, satu garisan panjang, satu garisan pendek. Okey, garisan panjang ini, adalah terminal positif dan yang pendek ini merupakan terminal negatif. Okey, ini untuk voltmeter. Okey, voltmeter dia bulat, bentuk bulat, ditulis V di tengahnya untuk voltmeter. Okey, untuk voltmeter. Okey, simbol untuk galvanometer pula sama seperti voltmeter tadi, cuma di tengahnya adalah G. Okey, untuk ammeter pun sama, cuma simbol di tengahnya adalah A. Jadi untuk voltmeter, galvanometer dan ammeter, simbol lukisannya sama, yang membezakan hanyalah simbol tulisan di tengah ini sahaja. Okey. Okey, untuk mentol, dia sama juga macam voltmeter, tapi tengahnya kita buat pangkah penuh, bukan pangkah kecil, tapi pangkah penuh. Okey, kalau bulat dia mesti penuh daripada hujung ke hujung. Okey, bukan bulat pangkah macam ni, ini bukan. Okey, ini tak. Okey, dia mesti pangkah penuh macam ni, X. Okey, penuh. Okey, ini pula simbol untuk fuse, dia dawai. Okey, fuse, simbol untuk fuse. Okey, ini pula adalah perintang. Okey, perintang. Ini perintang tetap. Okey, perintang tetap. Okey. Kemudian ini pula perintang boleh ubah. Okey, dia sama seperti perintang, cuma ditambah anak panah ke atas sahaja. Ataupun dia buat anak panah macam ni. Okey, dua-dua ini menunjukkan perintang boleh ubah, ataupun rheostat pun boleh. Ini rheostat. Okey. Boleh faham komponen-komponen dalam litar elektrik? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya adalah litar bersiri dan litar selari. Apa itu litar bersiri? Apa itu litar selari? Okey, kita lihat dulu dari segi arus. Yang pertama kita lihat dari segi arus. Contohnya kita ada dua mentol M1 dan mentol M2. Mentol M1 dan mentol M2 ini katakan kita sambung secara bersiri. Okey, bila bersiri dia bersambungan, macam cerita bersiri, dia bersambung. Jadi kita letak litar mentol M1 dan M2 ini bersebelahan. Okey, bersebelahan, sambung dalam satu dawai yang panjang ini, kita sambungkan dia. Ini kita panggil litar bersiri. Okey, untuk litar bersiri, okey, ada arus yang mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Arus ini mengalir sehala sahaja dalam satu bulatan. Okey, dalam satu kitaran. Jadi ini adalah air satu adalah air penuh, air yang keluar dari mentol. Kemudian air satu ini akan melalui mentol yang kedua. Okey, bila dia melalui mentol yang kedua, kita namakan dia air 2. Selepas itu dia melalui mentol yang kedua. Jadi mentol yang kedua kita namakan air 3. Okey, jadi bila dia arus ini mengalir dalam litar bersiri, arus ini mengalir dalam satu bulatan, kita katakan air 1 sama dengan air 2 sama dengan air 3. Ini untuk litar bersiri. Untuk litar selari pula, okey, arus yang mengalir dalam litar selari merupakan hasil tambah. Okey, hasil tambah melalui setiap cabang. Okey. Dari terminal positif,
ada arus yang mengalir. Okey, ada arus yang mengalir. Kemudian arus ini mengalir sehingga sampai sini dijumpa cabang. Okey, bila dijumpa cabang, arus ini perlu berpecah. Jadi I tadi berpecah kepada I1 dan berpecah kepada I2. Okey, dia I1 akan melalui mentol yang pertama, I2 pula akan melalui mentol yang kedua. Bila dia keluar daripada mentol yang pertama, okey, dan keluar dari mentol yang kedua sampai pada Y ini dia akan bertembung kembali, dia akan bercantum semula. Jadi I1 akan bercantum semula dengan I2 menjadi I. Okey, jadi dari sini kita dapat I sama dengan I1 tambah I2. Okey, dari sini I tadi berpecah kepada I1 dan I2 dan di sini semula dia bertembung, dia bercantum semula. Jadi I sama dengan I1 tambah I2. Okey, berjelas? Boleh faham? Okey, untuk ini pula, okey, ini voltan pula. Voltan merentasi seluruh litar adalah sama dengan jumlah yang merentasi M1 dan M2. Okey, tak nampak ada masalah sikit di sini. Sekejap saya tengok kenapa ada masalah ni. Okey, saya tak dapat nak keluarkan dia. Belah saya tulis yang lain. Okey, ini formulanya adalah V sama dengan V1 tambah V2 formulanya. Jadi dia kata voltan merentasi keseluruhan litar adalah sama dengan jumlah voltan merentasi M1 dan M2. Jadi voltan daripada bateri ini, okey, ini voltan penuh, okey, voltan keseluruhan V. Okey, bila dia melalui mentol yang pertama, okey, voltan itu akan digunakan pada mentol yang pertama. Kemudian yang keluar dari mentol yang pertama adalah baki daripada yang telah digunakan oleh mentol yang pertama. Jadi bakinya akan barulah sampai ke mentol yang kedua. Okey, dia seperti tol. Okey, kamu lalu tol yang pertama, kamu bayar tol. Kemudian lalu lagi tol yang kedua, bayar lagi tol. Jadi bila katakan kamu ada tol 100, baki dalam touch and go ataupun dalam kad ada 100, bila dah melalui mentol yang pertama, kamu kena bayar tol. Jadi sebelum nak lalu mentol yang kedua, baki yang kamu ada kurang daripada jumlah asal. Jadi V total, okey, jumlah keseluruhan adalah sama dengan jumlah voltan yang digunakan oleh mentol pertama dan juga jumlah voltan yang digunakan oleh mentol yang kedua. Dia guna. Okey, dia bukan sama kalau untuk arus dia sama sebab dia mengalir dalam satu laluan yang sama. Tapi voltan pula bila dah lalu dalam mentol yang pertama digunakan oleh mentol yang pertama, bakinya akan keluar untuk digunakan oleh mentol yang kedua. Okey, bagi litar selari pula, okey, untuk litar selari, okey, V sama dengan V1 sama dengan V2. Kenapa? Okey, kita lihat mentol yang pertama dia bersambung terus dengan bateri. Okey, tengok, lihat, ini mentol yang pertama. Mentol yang pertama dia sambung terus dengan bateri. Jadi bila sambung terus dengan bateri, dia dapat nilai voltan penuh, voltan keseluruhan. Okey, mentol yang kedua pula, okey, kalau kita lukis, okey, dia lalu terus dia jumpa dengan bateri. Jadi dia dapat nilai voltan penuh. Okey, jadi V total, V keseluruhan sama dengan V1 sama dengan V2. Beza dengan siri, hanya M1 saja yang bersambung dengan keseluruhan. Okey, M2 pula dia bersambung dengan M1. Jadi dia ambil baki daripada M1. Okey, diguna voltan yang baki daripada M1. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada rintangan. Kita pergi kepada rintangan pula. Okey, untuk rintangan berkesan, kita guna simbol R adalah hasil tambah rintangan yang melintasi komponen. Ini adalah litar bersiri. Okey, litar bersiri formulanya adalah R sama dengan R1 tambah R2. Jadi kalau perintang kita susun bersiri macam ni, bersambung macam ni, nilai R total ataupun nilai R keseluruhan ataupun nilai R berkesan adalah tambah 2 ohm tambah dengan 4 ohm. Jadi di sini nilai R adalah 6 ohm. Okey, boleh? Untuk litar selari pula, ini litar selari.
Okey, rintangan berkesan 1/R. Okey, jadi formulanya adalah 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ini yang kita nak cari. Okey, ini adalah rintangan berkesannya. Jadi formulanya adalah 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kita ada dua perintang yang sama. Okey, 2 ohm ini juga 2 ohm, ini 4 ohm. Ini juga 2 ohm dengan 4 ohm. Jadi kalau kita kira, okey, saya kira di sini 1/R sama dengan 1/2 tambah dengan 1/4. Jadi ini darab 2, jadi kita dapat 4, bukan 4. Okey, dah habis hilang semua dah. Okey, kita dapat tadi 1/2 tambah 1/4 sama 1/R. Okey, 2/4 tambah dengan 1/4, kita dapat 3/4. 3/4 ini 1/R. Okey, ingat 1/R. Jadi untuk dapat R, kita kena ubah equation R sama dengan 4/3 ohm, ataupun kita tukar kepada bentuk pecahan, kita dapat 1.33 ohm. Tak? Okey, 1.33 ohm. Okey, sekarang saya nak kamu bandingkan. Kita guna dua jenis perintang. Nilai yang sama tapi susunan berbeza. Okey, untuk perintang yang ini tadi, jawapannya adalah 6 ohm. Okey, sekarang lihat. Okey, rintangan pada lita bersiri lebih tinggi daripada rintangan berkesan lita selari. Okey, boleh. Okey, ini dia punya pengiraan. Okey, kamu dah belajar berkenaan dengan arus, voltan dan juga rintangan. Sekarang kita lihat apa kekurangan setiap lita. Okey, untuk lita bersiri, okey, kerosakan pada salah satu alat elektrik menyebabkan yang lain tidak bersiri. Kenapa? Kalau yang ini rosak, ini dah tak jadi lita lengkap. Jadi bila ini rosak, ini pun akan semua tak akan menyala macam lampu led lah. Okey, kalau satu mati, semua akan matilah. Okey, pemasangan banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah. Jadi bila rintangan bertambah, arus akan berkurang. Jadi bila arus berkurang, kalau mentol, akan menyebabkan mentol menjadi malap. Okey, rintangan bertambah menyebabkan rintangan bertambah dan arus akan berkurang. Okey, kekurangan yang ketiga, setiap alat elektrik tak boleh dipadam secara berasingan. Jadi kalau katakan kamu sambung 4 mentol di sini, okey, kamu nak padamkan mentol yang kedua, tak boleh. Okey, sebab dia lita bersiri, dia kalau satu padam, semua kena padam. Dia tak boleh padamkan satu-satu. Okey, itu dia punya kekurangan. Okey, kekurangan bagi lita selari pula adalah, okey, voltan alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltan adalah sama dengan voltan sumber. Jadi kita tak boleh kawal voltan alat elektrik sebab dia menggunakan voltan yang penuh. Dia dapat voltan penuh. Jadi alat ini dapat voltan penuh, alat ini juga dapat voltan penuh. Kita tak dapat kawal alat elektrik. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya kita boleh padam secara berasingan. Jadi kalau kita nak guna yang ini ataupun yang ini rosak, yang bawah ini masih menyala. Kenapa menyala? Okey, kita lihat. Litanya masih lengkap. Okey, dia boleh sampai ke terminal negatif tanpa ada halangan. Okey, tapi kalau kita nak padam satu-satu pun boleh. Jadi lita selari inilah yang digunakan dalam pendawaian elektrik di rumah. Okey, ada soalan? Okey, kita pergi kepada pengiraan. Okey, pengiraan. Okey, ini saya sambung sikit lagi lah. Okey, pengiraan. Ini video dah panjang. Okey.